Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam subjek tajwid tahun 4. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran kita, mestilah kita membaca doa sebelum belajar supaya hati kita semua tenang dan mudah untuk faham dan terima pelajaran. Okay, mari kita baca sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan. Tajuk kita hari ini adalah unit 3 idgham. Jadi, tajuk ini ada di dalam buku teks tajwid tahun 4 muka surat 8, 9 dan 10 yang kita akan belajar hari ini. Okey, baik, mari kita pergi ke slide seterusnya. Topik pembelajaran idgham hari ini. Apa yang kita akan belajar? Yang pertama, pengertian idgham. Yang kedua, syarat idgham. Ketiga, huruf idgham. Dan yang keempat, kita akan belajar bahagian idgham. Kita akan belajar dulu topik pengertian idgham sehingga bahagian idgham terlebih dahulu. Dan minggu depan kita akan sambung untuk bahagian idgham itu. Kerana dalam bahagian idgham itu, kita ada banyak lagi pembelajaran kita yang akan belajar. Baik. Mari kita pergi ke pelajaran pertama, pengertian idgham. Apa itu pengertian idgham? Mari kita lihat. Seperti biasa, pengertian idgham kita ada dua dari segi bahasa dan istilah. Jadi, yang bahasa, mari kita lihat. Pengertian idgham pada bahasa. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Pengertian idgham pada bahasa. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Seterusnya, pengertian idgham pada istilah. Ini anak-anak perlu lihat dan faham betul-betul. Okay. Pengertian idgham pada istilah ialah memasukkan huruf pertama, nun sakinah atau tanwin, ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Kita ulang lagi sekali. Pengertian idgham pada istilah memasukkan huruf pertama, nun sakinah atau tanwin, ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Seperti biasa, Ustazah buat potongan-potongan supaya kita lebih mudah untuk hafal dan ingat. Mari kita lihat tajuk seterusnya. Kita ada syarat idgham. Jadi yang kedua ini, syarat idgham. Kita lihat betul-betul apakah syarat-syarat yang perlu ada pada idgham. Syarat idgham. Yang pertama, idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Yang ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Yang keempat, kita ada contoh. Contoh untuk idgham bagi nun sakinah dan tanwin. Kita lihat contoh pertama, nun sakinah. Ada contohnya, lan nu'mina. Okey. Jadi anak-anak boleh lihat
lan nu'mina. Pada akhir kalimah yang pertama kita ada nun mati atau kita panggil nun sakinah namanya. Okay, dan pada awal kalimah kedua kita ada huruf nun iaitu huruf idgham. Jadi nun sakinah bertemu nun idgham. Okay. Nun sakinah bertemu nun iaitu idgham. Misal yang kedua. Kita ada contoh atau misal bagi tanwin pula. Mari kita lihat contoh bagi tanwin pula. Wujuhui yawma idzin. Wujuhui yawma idzin. Jadi kita lihat di situ. Di akhir kalimah yang pertama, tak ada tanwin bertemu dengan ya, iaitu huruf idgham di awal kalimah yang kedua. Okay, jadi kita ulang lagi sekali. Untuk misal nun sakinah, lan nu'mina, nun sakinah bertemu nun. Dan bagi contoh tanwin, wujuhi yawma idzin, tanwin bertemu ya, iaitu huruf idgham. Baik. Mari kita lihat pula apa huruf idgham. Ya, pada slide yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat pula huruf idgham. Apakah huruf-huruf bagi idgham? Kita lihat huruf idgham. Huruf idgham ada 6. Yang pertama, ya. Kedua, waw. Ketiga, mim. Keempat, nun. Kelima, lam. Dan keenam, ra. Jadi ini adalah keenam-enam huruf bagi idgham yang anak-anak perlu ingat. Kita pergi ke yang keempat. Kita ada bahagian idgham. Mari kita lihat berapakah bahagian idgham. Bahagian idgham. Idgham terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Anak-anak kena ingat, idgham terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi kita akan belajar sampai situ dahulu. Untuk minggu depan kita akan pergi ke penjelasan tentang kedua-dua bahagian idgham ini. Baik? Okey? Boleh faham anak-anak? Kalau boleh faham, dah boleh ingat. Jadi Ustazah ada tugasan untuk anak-anak. Mari kita lihat apa tugasannya. Tugasannya adalah buka buku Siri Inovatif tahun 4. Kemudian lengkapkan latihan muka surat 6 sahaja. Yang ketiga, setelah selesai latihan, anak-anak boleh jawab kuis yang disediakan di Google Classroom. Dan di bawahnya ada link yang Ustazah sediakan. Okay, dan akhir sekali, jangan lupa hantar tugasan anak-anak di Google Classroom atau PM Ustazah Dira. Baik, itu sahaja setakat ini pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap anak-anak faham dan boleh ingat apa yang Ustazah ajar. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya Ustazah balik. Ataupun boleh rujuk pada buku teks tajwid tahun 4. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.